udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Seperti mana yang sedia anda maklum bahawa malam ini berlangsungnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Mesyuarat belum habis tuan-tuan, namun Datuk Seri Noh Omar, Tan Sri Noh Omar telah keluar daripada mesyuarat dan kecoh di media sosial, di portal-portal yang mengatakan bahawa beliau telah pun digantung selama 6 tahun. Beliau telah pun digantung selama 6 tahun. Ini seperti mana apa yang dilaporkan oleh media-media sosial. Namun saudara, di dalam mesyuarat mengikut portal-portal ini, Tan Sri Noh Omar telah meminta kepada Presiden UMNO supaya beliau dipecat dan tidak digantung. Ini sudah menjadi satu cerita lain. Saya yakin ramai nak tahu kenapa dia nak supaya dipecat dan tidak bersetuju digantung. Ini yang kita nak ulas pada malam ini. Sesiapa yang ada persoalan boleh ajukan soalan anda di talian 01135 954044 3595 011 35954044. Saudara yang saya kasih sekalian, saya 2 kali dipecat daripada UMNO dan 1 kali dipecat daripada PKR. Terus terang saya cakap bahawa dipecat daripada parti politik ni tuan-tuan adalah satu perkara yang sangat mengecewakan. Kita sayang dengan parti kita dan bila kita dipecat, kita akan berasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun saya dah diterima balik sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi, sebagai ahli UMNO, namun hakikat dia tuan-tuan, saya tidak menerima lagi keahlian lama saya. Dan ini menyebabkan untuk saya bertanding, saya ada tempoh matang. 3 tahun baru boleh bertanding. Kemudian selepas 3 tahun, maknanya selepas pilihan raya umum ke-15 ni saya tak boleh bertanding. Dan untuk saya bertanding MT UMNO saudara, saya punya keahlian baru ni setelah diterima balik sebagai ahli UMNO, ada syarat. Syarat dia mesti sekurang-kurangnya pernah menjadi ahli jawatan kuasa UMNO bahagian 1 Penggal, baru saya boleh menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO balik. Maknanya pilihan raya umum yang ke-16 nanti, selepas pilihan raya umum ke-16, pemilihan tu saya boleh bertanding AJK UMNO bahagian, dan hanya selepas pilihan raya umum yang ke-17, maknanya 11 tahun tuan-tuan, baru saya boleh menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Maknanya boleh bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Maknanya saudara, saya kehilangan saudara 11 tahun. Itu sebab saya tak faham kenapa Tan Sri Noh Omar tidak menghargai. Kalau dia dipecat 6 tahun, dia jaga parti, dia khidmat dengan parti, dia buat baik dengan parti, mungkin tempoh penggantungan tu tak sampai 6 tahun, dia boleh mengayu. Tuan-tuan, kena faham. Dan bila rayuan dia diterima, dia dapat keahlian dia lama, dia tidak perlu melalui macam saya. Lepas dipecat, kena tunggu 3 tahun tempoh edah, lepas tu kena start bertanding AJK bahagian dulu, lepas tu baru boleh bertanding Majlis Kerja Tertinggi. Tak payah tunggu 11 tahun. Tetapi kenapa dia tak nak kekal setia bersama dengan parti, tunggu sehingga penggantungan dia ni dibatalkan ataupun tamat tempoh 6 tahun pun dia masih lagi boleh terus bertanding MT, sebab dia dah ada rekod. Dia ada rekod lama. Nombor keahlian dia kekal nombor lama. Dia tak dapat nombor baru macam saya. Tetapi dia memilih untuk mencabar, dia cabar Presiden Parti pecat dia. Saudara, bagi saya, kalau tanya dengan saya sebagai orang politik, saya tahu tujuannya hanya satu tuan-tuan.
Kalau dia digantung, dia masih lagi bersama dengan UMNO, cuma keahliannya digantung selama 6 tahun. Maknanya, kalau pilihan raya negeri yang akan datang, dia bertanding atas tiket bersatu ataupun Perikatan Nasional, maka dia secara automatik keahlian UMNO-nya tergugur. Tuan-tuan, keahlian UMNO-nya tergugur. Itu sebab dia minta supaya dirinya dipecat. Bila dia dipecat, tuan-tuan, saudara, dia boleh bertanding terus. Orang takkan tuduh dia mengkhianat. Dia boleh terus bertanding atas tiket Perikatan Nasional, dan lepas tu dia boleh mohon jadi ahli UMNO dan dia tak terikat. Sebab kalau orang yang bertanding atas tiket parti lawan, saudara, dia nak masuk UMNO balik ni, dia ada macam-macam restriction dia. Jadi bagi saya simple lah, tuan-tuan. Kalau orang tu setia pada UMNO, dia tetap akan kekal dengan UMNO. Tak kira lah dia digantung 6 tahun ke, dia dipecat ke, dia tetap akan istiqomah bersama dengan UMNO. Tetapi kalau hati dia tu sudah bersama dengan Perikatan Nasional, lebih-lebih lagi dah tak dapat jadi calon di Parlimen Tanjung Karang, kan? Sudah pastilah, tuan-tuan, dia mengharapkan dalam pilihan raya negeri yang bakal berlaku selepas Hari Raya, seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Amiruddin Syari, yang mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor akan dibubarkan selepas Hari Raya Aidilfitri. Maknanya itulah sebenarnya target Tan Sri Norma. Ini bacaan politik saya. Bacaan politik saya mungkin silap, tetapi percayalah, tuan-tuan, saya yakin Tan Sri Norma akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Selangor yang akan datang. Itu sebab dia begitu gairah meminta supaya dirinya dipecat, supaya dia ada peluang lagi untuk bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, saudara, ramai masih lagi beranggapan, kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Arman Azhar. Arman Azhar ni, saudara, kita pun tahu dia antara orang yang rapat dengan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dan juga merupakan orang yang juga rapat dengan Tan Sri Norma. Dalam kenyataan yang beliau keluarkan hari ini dalam Sinar, beliau mengatakan, saudara, beliau mengatakan bahawa perlu diadakan pemilihan pembersihan parti. Dia kata perlu. Yang tu baguslah, kan? Cuma dia kata jangan pula kita ambil tindakan kerana perbezaan pendapat. Saya nak tanya dengan Arman ni, siapa yang berbeza pendapat? Siapa yang diambil tindakan oleh parti yang berbeza pendapat? Kita nak tanya dengan Arman Azhar. Tolong nyatakan, siapa yang dipecat bukan kerana masalah disiplin parti? Tolong beritahu. Norma, tuan-tuan, walaupun dia menggambarkan dalam kenyataan dia seolah-olah dia diambil tindakan, dipanggil oleh lembaga disiplin parti kerana dia tak bangun bersama 2 orang lagi dalam Perhimpunan Agung UMNO untuk menyokong supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. No such thing, tuan-tuan. Bukan kerana itu. Dan pada 30 hari bulan Januari ini, beliau sepatutnya dipanggil menghadap Jawatankuasa Disiplin bersama dengan anak dia dan 2 orang lagi, ahli UMNO bahagian Tanjung Karang. Bukan kerana dia tak bangun, tidak menyokong usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Itu betul, itu berbeza pendapat. Tak ada orang diambil tindakan disiplin kerana berbeza pendapat. Tak ada. Tidak ada orang diambil tindakan disiplin kerana berbeza pendapat. Tetapi apa yang dia buat kepada calon Barisan Nasional Tanjung Karang, Datuk Habibah,
Itu yang menyebabkan ucapan-ucapan dia ketika pilihan raya itu menyebabkan beliau dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Kerana beliau dianggap telah mensabotaj parti. Dan Arman pun mengatakan bahawa sepatutnya seseorang itu dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Saya nak tanya dengan Arman Azhar, bila mana saya dipecat oleh parti kerana saya membantah kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ketika itu, ada tak saya dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Saya nak beritahu, ada keputusan yang perlu dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti, tetapi ketika ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah badan yang paling tinggi yang boleh membuat sesuatu keputusan, dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Takkan ada jadi Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Arman tak tahu benda ni, kan? Dia sepatutnya sebagai ahli MKT dia tahu, dia tahu. Dan saya nak beritahu dengan saudara Arman Azhar ini, walaupun sekarang dia dah buat U-turn, dah bersama dengan presiden, agaknya saya pun tak tahulah, sebab seperti mana yang diungkapkan oleh Hamzah Zainuddin, yang penting niat. Jadi disebabkan kita tidak ada satu alat yang boleh detect niat seseorang tu jujur ke tak jujur ke, ikhlas ke tak ikhlas, tak ada alat tu. Jadi hanya dia je tahu. Saya cuma nak nasihat satulah, kalau kita dilantik, buatlah perangai macam Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dilantik. Sedar diri sikit. Buat perangai macam ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dilantik. Bertanding kalah. Dia bertanding, dia kalah. Jadi dia kena sedar bila dia dilantik, dia kena ikutlah presiden. Sepatutnya dia menyokong usul-usul yang dibawa oleh presiden. Polisi-polisi yang dibawa oleh presiden. Itu yang sepatutnya. Ni kenapa aku dah pakai misai dengan topi TikTok. Sepatutnya dia sokong. Tapi malangnya, tuan-tuan, bila presiden minta supaya parlimen dibubarkan, kita lihat beliaulah antara champion yang membantu usaha-usaha membisikkan ke telinga Perdana Menteri supaya pilihan raya dilengahkan. Supaya kita pun tahu dia pun mengharap Datuk Seri Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Kita pun tak tahu apa sebabnya. Mungkin ada benda-benda yang belum settle ke, projek yang belum dapat surat GST ke apa, surat SST ke belum keluar ke, apa benda setuju terima belum dapat ke apa. Kita tak tahu. Hanya dia je tahu. Persoalan dia, tindakan dia sebagai seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi lantikan yang tidak bersama dengan presiden ketika itu, walaupun sekarang dah U-turn, itu pun tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Tak sepatutnya berlaku. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Siapa yang ada soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 011 35954 044.